Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam edisi malam 8 Ogos 2020. Berita utama, dalam memperkasakan usaha untuk membendung wabak COVID-19, kerajaan hari ini telah melancarkan kempen pembudayaan norma baharu. Majlis pelancaran kempen berkenaan telah disempurnakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertempat di Kompleks Sukan Pagoh Muar. Dalam amanatnya, Perdana Menteri berkata, pelancaran kempen tersebut bertujuan meningkatkan kesedaran kawalan Kendiri di kalangan masyarakat untuk terus mengamalkan norma baharu bagi memerangi wabak berkenaan. Dan justru untuk memperkasakan usaha melawan wabak COVID-19 ini, pada hari ini saya ingin melancarkan kempen pembudayaan norma baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kawalan Kendiri di kalangan masyarakat kita. Rakyat kita perlu terus bekerjasama dengan kerajaan, khususnya para petugas kesihatan dan yang penguat kuasa undang-undang untuk memastikan norma baru diamalkan bagi memutuskan rantaian wabak ini. Katanya, Kementerian Kesihatan telah memberi penekanan terhadap pelaksanaan CAPP iaitu Cegah, Amal, Patuh dan Pantau kepada masyarakat dalam usaha memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19. Kementerian Kesihatan telah memberikan penekanan terhadap pelaksanaan CAPP iaitu Cegah, Amal, Patuh dan Pantau pada masyarakat dalam usaha kita untuk memperkasakan program pengurangan risiko daerah DRRP COVID-19. Kempen CAPP ini adalah hasil kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri untuk mengekang penularan COVID-19 di dalam komuniti. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut melancarkan buku pembudayaan norma baharu komuniti dan mengagihkan peruntukan sebanyak RM100,000 kepada setiap negeri bagi melaksanakan program pembudayaan norma baharu yang akan dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan setiap negeri. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul hadir untuk menerima peruntukan berkenaan mewakili Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg. Laporan berikutnya, Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg hari ini melakukan lawatan ke tapak projek Jabatan Sungai Bintangu di Kuching. Bercakap dalam sidang media selepas itu, beliau memberitahu jambatan yang memiliki reka bentuk ikonik itu dijangka siap menjelang tahun 2022. Jelas Ketua Menteri, beliau yakin jambatan berkenaan juga mampu menjadi tumpuan pelancong apabila ia siap sepenuhnya kelak. Maka jambatan ini agak speed, maka kita bangun semula jambatan. Apabila kita bangun jumlah jambatan, kita bangunkan sebagai satu jambatan yang ikonik yang boleh menarik masyarakat pelancong untuk melihat kehidupan tradisi di kawasan ini. Dan kita boleh water sport can be done here, and then we clean the river. Water sport, and then that becomes an activity area in this location. Malah katanya, sebahagian daripada kawasan dalam Bandaraya Kuching juga perlu dibangunkan semula serta nafas baharu selaras dengan usaha mentransformasikan Kuching sebagai sebuah kawasan pelancongan yang menarik. Mengenai soalan lain, Ketua Menteri menyangkal dakwaan kononnya pilihan raya negeri akan berlangsung dalam masa terdekat. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah Menteri Muda Pembangunan, Pelabuhan dan Infrastruktur Sarawak, Datuk Julahi Narawawi serta tetamu kehormat yang lain. Selanjutnya, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Aliasan dalam satu program di Gedong hari ini memberitahu kerajaan negeri sentiasa mengutamakan pembangunan untuk rakyat. Melalui peruntukan kerajaan negeri yang disalurkan daripada kementerian kita akan melaksanakan anjung usahawan. Dan kebanyakannya
dalam anjung usahawan yang akan kita laksanakan ini, ianya akan memberi peluang bagi masyarakat melibatkan diri dalam bidang memproses. Hari ini, Dato' Amar Awang Tengah telah meluangkan masa melawat tapak projek yang sedang dan akan dilaksanakan di Gedong bersama dengan beberapa agensi pelaksana. Kira-kira lebih 100 juta ringgit Malaysia akan dibelanjakan untuk terus memacu pembangunan di Gedong. Kru UKAS Nur Atika Hassan ada laporannya. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan, Gedong akan terus menerima pembangunan secara berterusan sama ada sedang atau akan dilaksanakan. Secara keseluruhannya, pembangunan ini menelan belanja kira-kira lebih 100 juta ringgit. Ini menunjukkan komitmen tinggi Kerajaan Negeri Sarawak di bawah kepimpinan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patigi Abang Jo. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan hari ini diiringi Dato' Muhammad Naruddin Haji Majais, Menteri Muda Pembangunan Perusahaan Kecil dan Sederhana dan Usahawan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong N26 bersama div-div kenamaan yang lain turun padang melawat beberapa tapak projek yang sedang dan akan dilaksanakan. Antaranya adalah projek Anjung Usahawan Gedong sebagai pusat pemasaran produk dan pemprosesan latihan dan juga bengkel. Anjung Usahawan ini merupakan satu lagi projek Anjung Usahawan yang mana sebelum ini Anjung Usahawan yang menempatkan tapak perniagaan makanan telah pun siap. Anjung Usahawan yang akan dibina ini akan meningkatkan keterlibatan penduduk kampung dalam sektor ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan Gedong. Projek Anjung Usahawan ini menelan belanja sebanyak 5 juta ringgit dan akan bermula pada Ogos iaitu bulan ini. Manakala satu lagi projek yang cukup membanggakan adalah projek Kompleks Sukan Gedong yang akan dilengkapi dengan kolam renang, gelanggang futsal dan juga trek larian. Dijangkakan siap pada November 2020, projek Kompleks Sukan Gedong ini menelan belanja sebanyak 15 juta ringgit. Satu lagi projek yang akan memanfaatkan seluruh penduduk kampung di Gedong iaitu projek pembinaan jalan dan jambatan yang akan meningkatkan perhubungan dari Lubuk Teranggas ke Kampung Gedong. Projek ini akan memanfaatkan penduduk kampung Lubuk Punggur, Lubuk Buntin, Kampung Benat, Lubuk Teranggas yang mana projek ini juga adalah termasuk 2 buah jambatan masih dalam perancangan dan akan menelan belanja sebanyak 50 juta ringgit Malaysia. Satu lagi projek iaitu projek penahan hakisan sungai yang mana fasa 1 telah pun siap sepanjang 500 meter telah menelan belanja sebanyak 7.4 juta. Manakala bagi fasa kedua akan menelan belanja sebanyak 15 juta dan fasa ketiga pula akan menelan belanja sebanyak 26 juta. Fasa ketiga ini dijangka akan dilaksanakan pada September tahun ini. Pembangunan di Gedong diharapkan siap pada jadual yang telah ditetapkan agar penduduk di Kampung Gedong dapat menerima manfaat segera. Saya Nurul Atika Hassan melaporkan dari Gedong, Sarawak. Manakala penduduk kampung di kawasan Gedong ketika ditemui rata-rata melahirkan perasaan gembira dan bangga dengan pembangunan yang sedang dan bakal mereka nikmati. Mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada kepimpinan Sarawak kerana apa yang kita lihat pada hari itu Gedong akan berubah satu masa nanti akan berubah. Jadi memandangkan beberapa projek mega yang telah diberi kepada penduduk di Gedong tu, harap ini akan dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk Gedong. Apa yang kita usahakan selamat tu jadi untuk generasi yang akan datang. Saya sebagai penduduk Kampung Gedong gembira sebab Kampung Gedong mengalami perkembangan yang banyak. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan komited untuk mempromosikan Sarawak ke seluruh dunia. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat,
Datuk Ahmad Awang Tengah berkata, para pelabur dari Korea Selatan telah menyatakan minat untuk mereka melabur sebanyak 2.8 bilion ringgit di Sarawak. Beliau yang telah mengadakan mesyuarat secara maya bersama dengan pelabur dari Korea Selatan turut memberi jaminan kepada pelabur dari Korea tersebut bahawa Mitrut akan membantu pelabur tersebut dalam memastikan kejayaan pelaksanaan projek mereka di negeri ini. Seterusnya mengenai laporan harian COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan 1 kes positif dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini adalah sebanyak 680 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media hari ini memberitahu kes terbaru itu adalah kes import. Kes memasuki Sarawak secara sah untuk bekerja sebagai tukang jahit di sebuah kedai jahit di Kuching. Beralih ke laporan program ziarah UKAS. Sebanyak 30 orang yang terdiri daripada golongan asnaf dan warga emas telah menerima sumbangan barangan keperluan asas daripada Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Sabtu. Majlis penyerahan sumbangan itu telah disempurnakan Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lenta Lev Saleh di Dewan Seri Nyelong, Sarike. Dalam majlis tersebut, beliau yang juga Adun Kuala Rajang mengucapkan terima kasih kepada pihak UKAS kerana begitu prihatin menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Beliau turut menyampaikan pelitup muka kepada 12 buah sekolah di zon Sarike dalam kawasan Dun Kuala Rajang. Sekian bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Jaga diri anda walau di mana anda berada, kita mesti menang. Salam UKAS.